kamu tahu nih? Kamu nonton berita ke di rumah? Enggak, cikgu. Baru cikgu beritahu kamu. Okey. KJ ni kan dia ada bagi macam satu statement. Dia cakap apa? Hujung bulan 10 ni negara kita akan berada di fase endemik. Fase endemik ni kan di mana kita ni semua warga Malaysia kena biasakan diri sudah dengan COVID. Means COVID ni bukan penyakit biasa, bukan penyakit yang luar biasa, sudah dia macam demam denggi tu. Demam denggi tu kan lama sudah. Macam tu lah kita dengan COVID ni. Si Jut. Apa kamu ni? Okay. Endemik tu. Jadi kita macam jadi nanti bulan 10 ni kan, mungkin SOP baru akan dikeluarkan termasuk SOP untuk pendidikan sendiri sebab itulah kita di fase endemik sudah mau tunggu COVID-19 ni habis pun mungkin dalam 5 tahun begitu. Itulah namanya fase endemik. Kita tak boleh buat apa-apa sudah. Kita hanya mampu berserah bilang orang. Okeylah kita sambung. Kamu masih ingat ke yang cikgu ajar minggu lalu ni? Minggu lalu iya. Yang anu tu. Imbangan duga punya konsep, punya kesilapan. Masih ingat? Masih. Okey, masih. Siapa sudah hilang ni? Si Junaidi masih ada, si Haziq, si Lisma. Siapa yang keluar? Ada korang keluar? Sekejap. Mana ada cikgu ini je dari tadi. Okey, kejap. Kenapa di screen cikgu ni macam? Oh, jadi ada si Junaidi, si kakak, si Syafiqah, si Lisma, si Haziq. Okey. Okey, jadi kalau kamu masih ingat, cikgu mau buat kuis dengan kamu. Boleh? Bolehkah? Boleh cikgu. Tengok screen. Tengokkah? Nampak? Nampak. Okey, jadi kita main kuis. Cikgu sebenarnya mau bagi ini kan kamu jawab semua, tapi mungkin ada yang masalah lain kan? Jadi cikgu buat begini, insyaAllah kita jawab ramai-ramai. Okey, kita start. Okey, soalan 1. Siapa mau jawab? Siapa mau jawab? Cikgu pilih ni. Jun cikgu. Si Jun lah. Si Jun tak boleh ke bercakap Jun? Dia boleh menaip sejak. Jurnal Apa? khas. Baca dulu ni. Baca lepas tu jawab. Jurnal khas. Baca dulu soalan. Di manakah catatan pembetulan kesiapan dibuat? Di mana? Jurnal khas. Okey, si Jun cakap jurnal khas. Kita tengok. Salah Jun. Jawapannya sebenarnya jurnal jurnal khas ni. Kita ulang balik. Jurnal khas ni kan yang kalau kita mau rekod jurnal belian, jurnal jualan, pulangan jualan, pulangan belian, di jurnal khas. Tapi kalau untuk kesilapan kita catat tu di sini, di jurnal Okey, yang kedua Cikgu Musi Haziq lah. Haziq ada ke dia? Pura-pura hilang lagi ni.
Baca gak cikgu soalannya? Baca dia punya soalan, lepas tu jawab. Macam si Jun buat tadi. Kesilapan berikut akan menyebabkan imbangan duga tidak seimbang. Ya, itu. Apa nih? Yang mana? Yang mau cikgu? Yang B. B. Okey, betul. Maksudnya ini kesilapan ketara. Sebab kesilapan ketara kita punya imbangan duga tu jelas-jelas memang tak seimbang. Okey, seterusnya si Lisma. Keluar dah cikgu. Siapa lagi yang ada? Si Syafika ada? Ada, cikgu. Okey, Syafika, coba kamu jawab. Antara berikut yang manakah kesilapan ketara? Saya jawab D lah, cikgu. Kesilapan ketara. Okey, betul. Kesilapan satu amount sahaja. Kesilapan amount satu sahaja. Siapa lagi yang ada? Si kakak masih ada kah? Ada, cikgu. Okey, jawab ini. Belanja membaiki kenderaan telah dicatat di dalam akaun kenderaan. Kesilapan prinsip. Okey, good. Kesilapan prinsip. Sebab dia hanya tertukar kumpulan akaun tu. Seterusnya, siapa lagi yang cikgu belum sebut? Adakah? Kamu empat cik kan tinggal? Si Jun dah lagi cikgu. Si Lisma kah tu? Siapa ni? Ya. Nah, okey masuk sudah. Okey, Lisma. Baca. Lisma Rada. Antara berikut yang manakah kesilapan ketara dalam imbangan duga? Yang mana? Ya. Cikgu. Kita tengok. Cikgu. Salah. Okey, jawapannya D. Bayaran sewa RM. Lambat pula muzik. Kamu ada dengar muzik kah di sini? Ada? Tiada. Oh, cikgu syak dengar. Okey, tak apa. Jawapan sebenarnya adalah D. Bayaran sewa RM450 dikreditkan dengan betul di buku tunai. Okey, dah tulis di buku tunai ni betul, sudah tepat. Tapi yang dia rekod di akaun sewa tu 540. So, sebab tu lah yang dia transfer tu pergi imbangan duga tak betul. Itu maksudnya. Seterusnya, si Jun. Jap cikgu, jap. Ulangan belian RM48 telah direkodkan ke akaun peluangan jualan. Apakah kesilapan di atas pada imbangan duga? Gitu. C. Jumlah debit melebihi jumlah kredit sebanyak 96. Okey, betul. Sebab apa? Okey, Haziq, ini Haziq sudah. Junaid, ini kesilapan apa? Sebab pulangan belian sudah kurang RM48. Lepas itu pulangan jualan tanpa RM48 tambah itu. Jadi RM96. Okey, pandai betul begitu. Seterusnya Haziq.
baru niaga secara kredit kepada Meliam didebitkan ke akaun Mariam. Apakah jenis kesilapan di atas? Kesilapan commission. Okay, kesilapan commission. Betul, kesilapan commission selalunya berlaku antara penghutang atau pemihutang, di mana mereka akan selalu tertukar nama. Sebab mungkin nama dorang hampir sama kan? Macam ini, yang membezakannya R dengan M saja. Seterusnya, siapa tadi terlepas si Aziz? Si Syafiqah kah? Syafiqah? Ya, Ada ke dia? Mana dia ada? Ada ke Syafiqah masih? Ada. Cikgu kejap. Okey. Maklumat berikut dipetik daripada buku perniagaan atau Anthony cek yang diterima daripada penghutang Uma bernilai RM450 dikredit ke akaun Emma. Saya jawab C lah. Kesilapan commission. Okey, kejap ya. Di cikgu di. Dikasih. Saya tidak tahu cikgu, kurang pasti. Okey, kita tadi Saya jawab C. C kan? Alice Okey, jawab betul D. lah tu. Okey. Jawapannya C, ngam lah tu kesilapan commission. Sebab dia tertukar? Sebab dia cuma tertukar nama ini, nama penghutang. Uma ke Emma. Next. Yang baru masuk dah kita panggil si Atika. Ya cikgu. Okey, Atika baca dan jawab. Manakah antara berikut menunjukkan kesilapan ketara? B. Penerimaan diskaun RM200 tidak direkodkan dalam mana-mana buku. Okey, jawapannya yang sebetulnya ialah ini. Di bayaran sewa 320 telah direkodkan dengan betul di buku tunai, tetapi 230 dalam akaun sewa. Jadi sebab itulah sewanya salah dia key in. Sebab itulah tidak seimbang. Okey, seterusnya soalan yang terakhir kita bagi si kakak. Ada? Adakah si kakak? Ada juga Belinda. Kejap. Okey, tak apa. Diskon belian RM350 telah didebitkan dalam akaun diskon belian dan dikreditkan dalam akaun pemitang. Antara berikut yang manakah adalah catatan jurnal yang dapat menyelaraskan kesilapan tersebut? Cikgu. Okey, nampaknya bukan A. Jawapannya ini. Sebab apa? Sebab ini ialah diskaun belian 350 dia debit di akaun cek.
dengan cek didebit dalam akaun premis dan dikreditkan ke dalam akaun bank. Okey. Ini soalan. Okey, ini sebenarnya soalannya. Diskaun belian 350 telah didebitkan dalam akaun diskaun belian dan dikreditkan dalam akaun pemutang. So, sini ceritanya kita dapat diskaun. Okey, diskaun belian ni dia duduk di sebelah mana sebenarnya? Diskaun belian di debit atau di kredit? Kredit. Diskaun belian ni sebenarnya dikreditkan. Debit. Tapi Debit. Debit. kredit. Sebab Diskaun. dia itu diskaun belian. Okey, diskaun belian sepatutnya di kredit Bukan itu sebenarnya. cikgu. Hah? Apa cikgu? Kan cikgu Belian tanya. debit belian Apa cikgu yang tadi cikgu sebut? Kejap. Tadi kan cikgu tanya, diskaun belian ni di mana? Di debit atau di kredit? Si Jun cakap di debit. Kan Jun? Mana? Junaidi? Ya. Okey. Kenapa kau cakap di debit? Ya. Apa iya? Oh, bukan itu kan cikgu. Kan belian kredit, lepas tu dia punya diskaun belian tu kredit, bukan gitu. Okey, betul sudah tu. Dia catatan kontra. Diskaun belian ni dia merupakan catatan kontra di akaun dengan akaun belian. Tapi si Junaidi ni kamu salah konsep sebab belian tu dia duduk di sebelah debit. Sebab apa? Sebab belian tu kan kita kira macam belanja, kita keluarkan dana, kita keluarkan duit. Jualan tu dia duduk di kredit sebab kita dapat hasil. Jadi sebenarnya belian tu di debit. Diskaun belian kan catatan kontra, so dia mesti duduk di sebelah kredit. Tapi dalam kes ni, diskaun belian 350 dia debit pula. Akaun dan yang dia kredit tu akaun pemiutang, means terdapat kesilapan songsang ataupun terbalik. Jadi caranya untuk kita kasih betul, kita kena doublekan amount tu 350. Sebab apa? Sebab kamu bayangkanlah kan. Okey, kamu bayangkan di akaun di diskaun belian ni kita kredit balik 350. Jadi apa yang jadi dengan akaun diskaun belian tu, dia jadi kosong. Sebab itulah kita kena kali dengan 2 supaya ada baki kredit di sebelah supaya ada baki kredit di diskaun belian. Begitu maksudnya. Sebab itulah jawapannya begini. Debit akaun pemiutang 700. First kita kasih reverse balik dia punya account ni, kasih betul, and then amountnya ni kita kasih double. Kamu faham ke juga? Macam tak kan? Nanti cikgu kasi tunjuk dia punya account tu. Okey, jadi kita sudah habis quiz ni. Oh, kalau songsang cikgu dia kasih double ke? Iya, kalau songsang sejak kasih double kasih double amount. Okey. Seterusnya kita buat soalan latihan lah dulu. Ya? Kamu sudah buat kan yang cikgu suruh buat hari itu? Ini nih. Ada buat? Tak ada kan? Ada cikgu. Ada, siapa Tapi belum tempat buat? depan. Kenapa? Betul, Okey. satu-satu dia untuk saya. Kamu ni kan. Okey, beginilah. Kamu buat balik. Tu si Junaidi belum buat. Kamu buat ni anu. Itu apa? Format. Kejap, cikgu. Ada kan pernah cikgu send di grup tu? Ini. Kamu buat balik ya dulu. 5 minit kah? 10 minit kah cikgu bagi? Kalau sudah bagi tahu.
Adik, sekarang kita buat ini ya. Kamu buat dulu rumus yang cikgu forward di grup tuh. Rumus relaian jurnal am dengan imbangan duga. Oke, cikgu. Eh, Dewi, sekarang kamu buat dulu rumus tuh yang cikgu forward di grup ya. Sekarang kita mau bincang tajuk imbangan duga.
Sudah siapkah? Sudah, Cikgu, sudah. Okey, sudah. Yang lain sudah? Kakak, adik, Dewi? Sekejap, cikgu. Okey. Syafiqah sudah siap? God, John's is so handsome. Okey, cikgu. Okey, kejap. Okey, siapkan? Kita tengok soalan dulu. Okey, soalan 1 ni, cuba baca. Cuba si apa ya? Present pula. Cikgu, nak nampak skrin, Cikgu. Ya, lupa cikgu present. Sekejap. Okey, nampak sudah? Nampak sudah. Nampak. Okey, soalan 1. Cuba Syafiqah baca. Ada ke Syafiqah? Haziq lah, Haziq. Kau lah baca, Haziq. Soalan 1. Okey, makan. Haziq, baca soalan 1, Haziq. Rabot baru telah diberi pada 20 September 2019 berjumlah 14.000 telah didaftarkan tetapi belum disusut nilai. Susut nilai perabot adalah pada kadar 10% setahun atas kos mengikut kaedah asas tahunan. Okey. Jadi yang soalan 1 ni, macam mana aku kereta? Okey, jadi yang soalan 1 ni dia kesilapan ketinggalan lah kan. Means apa susut nilai ni langsung tidak direkodkan di mana-mana buku. Jadi, Haziq, apa yang kita perlu buat, Haziq? 14.000 darab 10%, Cikgu. Okey, so ini kita kena record lah kan macam biasa. Sebab dia belum ada direkod di mana-mana buku. Jadi, kamu buka kamu punya
Jurnal Am. Okey, jurnal. Nampakkah? Nampak? Jelas? Ya, Jelas. Okey, jadi di sini ditarik, tulislah tarikh 31/12/2019. Rujukan tak adalah, tak payah letak. Lepas tu, akaun apa yang didebit? Haziq. susut nilai cikgu. Okey, jadi kita debit akaun susut nilai sebanyak RM berapa? 1,400 kan? Okey, lepas tu Ya. Haziq yang dikredit apa? Peruntukan susut nilai itu. Apa tuh? Perabot. Okey, peruntukan susut nilai perabot sebanyak sebanyak 1,400 juga. Okey, jadi notanya apa ditulis Haziq? Peruntukan susut nilai perabot bagi bulan Desember 2019. Okey, peruntukan susut nilai sekejaplah. Macam terlalu panjang. Merekod Okey, seterusnya begini kah memang cara kamu tulis jurnal am? Ya, cikgu. Okey, gini kan? Cikgu takut lain dengan yang cikgu belajar di sekolah dulu. Okey, soalan yang kedua ni. Siapa mau buat? Siapa mau baca? Atika lah, Atika. Ada kan? Oh, tinggal ini. Si adik lah, adik. Kau lah, adik. Kita buat cepat-cepat sikit. Ada ke si adik? Kejap cek. Okey. Belanja pejabat bernilai RM175 telah direkodkan ke dalam akaun peralatan pejabat. Okey. Jadi ini maksudnya kesilapan prinsip. Sebab apa? Sebab dia tertukar antara akaun. Salah akaun. Dia tersalah akaun aset dan juga akaun belian. Jadi apa yang kita patut buat? Kita kena apa? Kita kena betulkan dengan cara ini. Kita kena kejap ya. Kejap dulu ya kamu. Kejap, tunggu dulu cikgu.
Okey. Ini tadi kesilapan prinsip kan? Jadi kesilapan prinsip senang saja kita itu balik, kita kasih terbalik. Jadi kamu kalau begini kamu akan kita akan debit account Okey, kita akan debit account, akaun apa yang mau di-debit? Jab belanja peralatan pejabat satu telah direkodkan ke dalam akaun peralatan pejabat. Jadi, akaun yang kita kena debit akaun belanja pejabat. Dan kita kredit balik akaun peralatan pejabat. Sebanyak 175. Ini pun 175. Mengikut kesilapan prinsip. Okey, seterusnya yang ketiga. Si adiklah baca. Cuba aku baca adik yang ketiga ni. Oke, Cikgu. Penerimaan daripada penghutang sebanyak Rm2.445 telah didebitkan akaun penghutang dan dikreditkan akaun bank. Okey, itu kan. Jadi ini kesilapan apa adik kamu rasa? Kesilapan commission. Okey, ini sebenarnya bukan kesilapan commission. Ini kesilapan kesilapan songsang tu. Sebab apa? Sebab penerimaan daripada penghutang. Jadi kalau penerimaan daripada penghutang, kita punya bank akan bertambah. Bank bertambah di sebelah debit. Penghutang kita akan berkurang. Penghutang tu di sebelah kredit. Kamu tengok sini ya. Cikgu try buka akaun penghutang. Okey, contoh ini akaun penghutang. Kamu ada kan buat akaun begini yang di sini contoh cikgu letak bank. Lepas tu di sini cikgu letak 2445. Beginikah juga cara kamu? Ya? Kamu faham kah? Apa cikgu Ya, tanya? Cikgu, faham. Faham kan? Begini juga kan kamu buat? Ya, sama. Okey. Okey, cikgu terangkan di sini contohlah kan di sini penerimaan daripada penghutang. Jadi kita akan ada dua. Satu akaun penghutang, satu lagi kita akan ada akaun bank. Di bawah ni akaun bank. Okey, penerimaan daripada penghutang means penghutang kita akan berkurang sebab hutang kita akan bertambah. Contohlah dia sebenarnya di sebelah kredit di sini. Tapi di sini dia cakap penerimaan daripada penghutang 2445 telah didebit di akaun penghutang. Okey. Di sini dia debit. Berapa? 2445. Di sini dia debit. 2445 di sini dia punya item bank. Jadi di bank dia kredit. Okey. Penghutang. 2. Di sini dia tulis 2445. Disebabkan ini kesilapan songsang, jadi kita mesti kasih terbalik kan. Sepatutnya bank ni di sini dia duduk, tapi kita record di debit. Jadi macam mana? Kau bayangkanlah contoh kita letak sini. Ini yang salah, kita kasih betul.
Kita letak sini kan 2445. Jadi apa yang jadi dengan akaun penghutang ni, dia jadi kosong sebab kredit dengan debit ni sama. Jadi itulah yang macam cikgu cakap tadi. Di sini kalau kesilapan songsang, kita kena gandakan tu amount. Jadi 2445 ni kalau kamu darab 2 sama dengan 4890. Okey, kalau ini 2445 4890. Jadi di sini akan ada baki HB nanti. Baki HB sebanyak 2445. So that's why lah kita kena gandakan amount-nya supaya akaun ni dia tak jadi kosong. Okey, begitu. Jadi dia punya apa? HB tu, Cik? HB tu apa? HB. Oh, kamu tak tahu kan? BB tahu. Kamu kena apa ya? Yang macam kalau ini dua kan, dia dah seimbang. Jadi dia punya baki ni kita kena bawa ke sini. Lepas tu HB nanti ni kan kita bawa ke sini. Faham ke jadi baki BB? Kamu tak pernah belajar? Macam tak pernah, Bang. Oh, tak sama kali kan? Tak apalah, cikgu bagi tengok kamu gambaran sekejap. Kalau di sekolah harian, kamu di sekolah harian kah, kamu di universiti kah, kita akan guna ini. HB dengan BB. Itu bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggerisnya kita buat bring backward dengan bring forward. BF dengan BB. Okey, kita sambunglah. Jadi dia punya catatan journal tu ini. Peralatan pula. Apa yang di debit tadi tu? Okey. Penghutang kita kredit 4890. Bank kita akan debit 4890. Jadi sini bank dulu. Bank. Sini letak 4890. Di sini kita letak penghutang pun sama supaya seimbang 4890. Di bawah ni kita akan merekod kesilapan terbalik atau songsang. Okey. Seterusnya yang keempat. Siapa mau baca yang keempat? Siapa yang cikgu belum panggil? Kakak, Cikgu. Okey, kakak lah. Kakak, boleh baca soalan 4? Okey, tak apalah. Ana kasih kakak. Saya buat kali dia. Ya ada, Cikgu. Siapa tu? Berasai, Cikgu. Okey, kamulah. 1. Invoice belian barang niaga bernilai 11.500 daripada Pah Company telah tertinggal catat. Okey, yang keempat ni, dia sudah jelas-jelas bagi tahu kan tertinggal catat. Jadi, apa yang kita patut buat, kita catat sejak macam biasa. Macam begini ni, yang macam yang paling atas tu. Jadi, akaun yang terlibat ni, dia cakap sudah situ, 1 invoice belian barang niaga. Okey, sudah cakap belian barang niaga, mestilah akaun belian yang terlibat dengan akaun pemiutang. Pah company dia pemiutang lainkah pemiutang niaga? Pemiutang niaga. Okey, pemiutang niaga. Sebanyak 11.500. Ini pun 11.500. Nota ni kita type merekod. Sebenarnya nota ni tak penting pun, penting lah, cuma tak semestinya dia punya ayat ni sama dengan format. Sebab ini
Untuk bagi tahu sejak apa yang kita buat di dua akaun ni. Kesilapan ketinggalan. 1. Urus niaga. Seterusnya seterusnya yang kelima ni dia cakap pembayaran kepada pemiutang Satex sendirian berhad sebanyak 1350. Coba siapa yang ini ni? Mute dulu. Siapa yang buka mic tu? Coba mute dulu. Okey, boleh. Dia cakap sini pembayaran kepada pemiutang Satex sendirian berhad sebanyak 1350 telah direkod sebagai 1305. Jadi sini kita akan melibatkan Satex ni pemiutang niaga kan. Jadi pemiutang niaga kita ada dua akaun sini. Satu pemiutang niaga, satu sini apa lagi? Bank. Okey, akaun bank. Akaun bank kan. Jadi dia cakap pembayaran kepada pemiutang Satex sebanyak 1350 telah direkodkan sebagai 1305. Okey, jadi kita bayar Satex. Jadi Satex ni di debit ke di kredit kalau kita bayar? Di mana? Okey, debit kan? Kita bayar di debit sebab dia berkurang. Dia cakap kita bayar 1305 kita bayar. 1305 kita bayar. Sini bank. Di bank pula kita catat di sebelah kredit iaitu inilah 1305. Tapi amount yang sepatutnya 1350. Jadi terdapat berapa kesilapan sini? Berapa ringgit? Berapa ringgit? 45. Okey, 45 kan. Jadi 45 ni kurang. Jadi kalau kurang kita kena tambah di akaun yang sama. Di sinilah kan. Pemiutang niaga Satex ni kita record di sini juga. Di sebelah debit supaya dia bertambah. Kalau kita record di sebelah kredit dia jadi berkurang. Okey, di sini pula pun kita tambah 45. Jadi pemiutang niaga Satex kita debit RM45. Kamu tulis di jurnal kamu. Sini 45. Lepas tu di bawah ni bank kan. Bank debit kredit 45. Okey, di sini lagi. Dia cakap bil telefon daripada Telekom Malaysia bernilai 156.88 direkodkan sebagai 756. Jadi ini sama macam tadi. Kita cek balik ni. Telekom Malaysia ni dia apa? Pemiutang ke belanja? Pemiutang lain. Okey. Ini pemiutang lain. TM. Okey, dah jawab sini bil telefon daripada 156 kita rekod 756. 756.88 kita rekod sini kan di bil telefon. Di sini kita rekod 756.88 tapi kita ni terlebih rekod. Jadi amount 756 ni kita mau kasih kurang jadi 156. Perbezaannya berapa? 756 tolak 156. Berapa perbezaannya? 600. Okey, 600 ni kita kena kurangkan lah kan. Jadi 600 ni kita akan rekod di sebelah yang berlawanan. Bil telefon ni kita rekod di sebelah kredit. Pemiutang lain ni kita rekod di sebelah debit. Jadi bil telefon kita kredit 600. Bil telefon pemiutang lain dulu. Ini
Okey, di sini 600. Di sini pun 600. Jadi kita tulis sini merekod kesilapan terlebih amount. Di atas ni tadi kita merekod terkurang. Okey, yang terakhir, satu nota debit kepada syarikat Pugu bernilai 547 telah direkodkan sebagai 457. Okey, jadi kalau nota debit ni dia merujuk kepada akaun pulangan jualan atau pulangan belian. Yang mana satu? Yang mana satu? Pulangan belian lah kan, nota debit. Iya ke pulangan belian? Adakah kamu masih ni? Pulangan itu sih apa nih? Pulangan debit. Pulangan jualan ya? Ya, pulangan jualan, betul. Jadi, dia akan melibatkan, ini sama juga, dia kesilapan telah diikuti. Okey, ini kesilapan terkurang akaun. Jadi, apa yang kita patut buat? Kita kena debit balik pulangan jualan tu. Lepas tu, berapa ringgit? RM90 kan? Dia punya perbezaan. Lepas tu, kita kena kredit syarikat Pugu. Syarikat Pugu ni pemiutang niaga atau pemiutang lain? Pemiutang? Pemiutang niaga. Okey, pemiutang niaga. Nombor tu. Pugu sebanyak 950. Okey, kita sudah buat semua ni kan? Jadi kita kena transfer balik pergi sini. Pergi imbangan duga. Terus tulis tajuk imbangan terselaras bagi tempoh. Ini Mac 2020 lah. Okey. Yang itu pula yang itu yang kamu tengok dari sini. Kejap cikgu type lah siap-siap dia punya account ni supaya senang. Kejap ya. Cikgu ini dulu. Cikgu type dulu semua ni. Oke.
Oke, masih ada ke kamu? Masih. Ya, cikgu masih. Oke. Cikgu sudah bisa Ada type. cikgu punya screen. Ada screen. Tiada. Sekarang tengok. Ada tuh cikgu. Oke, kejap ya, Hela. Kenapa? Kejap, aku ada kelas. Course chat. Oke, cikgu sudah type siap-siap aircon tuh banyak ya. Nanti cikgu
Sen juga ni semua. Jadi kita kasih masuk dulu ni pelarasan. Yang ini yang kotak coklat dengan hijau ni bahagian pelarasan. Jadi kita, cikgu kan sebenarnya first time buat imbangan duga begini. Bayangkan begini, di sini kita letak baki awal, di sini pelarasan, sini baki akhir, nanti kita tolak ini baki awal dengan pelarasan. Begitukah? Ya, begitu. Okey, begitu kan? Jadi kita tengok pelarasan di sebelah sini. First susut nilai. Okey, susut nilai. Terus kita tengok susut nilai untuk perabot. Carilah ikon susut nilai. Adakah susut? Okey, ini susut nilai. Jadi ikon susut nilai ini kita akan debit sebanyak 1,400. Lepas tu kamu cari lagi akaun peruntukan susut nilai perabot. Cari tu. Ini kan. Sebanyak 1,400. Itu di kredit pula. Di sebelah kredit 1,400. Lepas tu akaun belanja pejabat. Belanja pejabat debit. Susahnya begini. Belanja pejabat debit sebanyak 175. Lepas tu yang ini pun kamu kredit 175. Bukan ini. Akaun peralatan pejabat. RM175. Lepas tu akaun penghutang. Okey, kamu cari akaun penghutang. Lepas tu mana penghutang? Okey, penghutang kita kredit 4890, kita debit bank. Kamu cari lagi akaun bank. Okey, bank sini berapa? 4890. Seterusnya akaun belian. Cari akaun belian. Jadi belian tu kamu debit 11,500. Pemiutang niaga kamu boleh tolong kah bacakan cikgu yang ini? Pemiutang niaga. Apa, cikgu? Di mana sudah? Di sini kan? Kamu bagi tahu cikgu dia punya amount-nya. Nampakkah? Mana pemutang niaga sudah? Di sini sudah kita ni. Di pemiutang niaga 11,500. Okey, lepas tu mana cari pemiutang niaga? Mana pemiutang niaganya ni? Okey, ini. Kredit 11,000. Lepas tu ikon apa lagi? Belian. Belian kita 11.500. debit ke kredit? Oh, debit kan? Debit. Okey, lepas tu ikon apa? Okey, pemutang niaga lagi 45 sebelah debit. Sebelah debit 45. Ya. Okey, lepas tu akaun Bank sebelah kredit 45. Okey, 45. Lepas tu Pemutang lain sebelah debit 600. pemiutang lain sebelah mana tadi? Debit 600. Okey, 600. Lagi? Bil telepon sebelah kredit 600. Bil sebelah kredit Iya, sebelah kredit. berapa? 600. Okey, lagi? Ulangan jualan sebelah debit 90. 90. Lepas tu Pemutang niaga sebelah kredit 90. sebelah kredit 90. Kan? Iya. Jadi kita tambah je ni. 90 tambah 11,500 11590. Kenapa tak sama ni? Okey, sama sudah. Samakan debit dengan kredit. Jadi yang baki akhir ni kita hanya ini balik. Tambah
tambah, kalau yang kuning ni debit dengan debit tambah, kalau debit dengan kredit tolak. Jadi untuk akaun yang pertama ni 34,000, dia tiada pelarasan salin sejak balik. Bukan sudah debit ke, Dek? Oh iya, debit 34,000. Lepas tu apa lagi? Yang kedua ni dia kredit dengan kredit. Jadi kita tambah berapa ni? Tambah ini dengan ini. Sama dengan 3. Okey, ingatlah kan 3,400. Lepas tu akaun ini ada pelarasan ke? Okey, ni tak ada pelarasan, dia di sebelah kredit. Lepas tu yang ini pun tak ada pelarasan kan? 3,500 salin sejak. Tapi kejap. Okey, ini sebelah kredit 700. Tak ada pelarasan. Ini pun tak ada. Di sebelah debit 78,500. Ini pun tak ada pelarasan. Salin siap balik 588 7.5. Ini ada pelarasan di sebelah debit dan juga di sebelah kredit. Jadi kita perlu tolak. Yang ini tolak dengan ini. Ini pun ada pelarasan. RM41,743 ni debit jadi tambah. Okey, kita tambah ini dengan ini equal. Okey, tolak 45 lagi. Tolak je. Kenapa? 466. Oh, di sebelah debit. 4743 tambah 9890 tolak 45 begitu kan? Iya. 33 tolak 45. Jadi ini 46588. 46588. Di sebelah debit kan? Okey, di sebelah debit. Ini pun sebelah debit. Berapa nih? Di sebelah kredit nih. 20,750 tolak 45 tambah 11,590. 32,295. Okey. Lepas tu ini di sebelah kredit. Okey, ini di sebelah kredit. Ini sudah. Ini kredit. Kredit tolak debit. Jadi ini kita Cikgu, kenapa sama dengan debit dan kredit? apa? Yang sebelah ni 46588. Sebelah kredit 46633. Oh iya, kenapa dua ni? Di Debit, Cikgu. kejap, cikgu kesilang dulu ni. Okey, di mana tadi tu Haziq? Sudah ngam. Ngam sudah? Oh, Iya. jadi ni tadi kan. Okey, lepas tu di sini dia duduk di sebelah kredit sebanyak. Ada pelarasan kan ni? Tak ada. 50,000. Lepas tu ini pun tak ada pelarasan. Cikgu, kurang kosongnya tu. Kejap. Ayah aku yang kurang kosong.
Oke. Mana saya tadi tuh? Iya, ini kurang kosong. 50.000. Lepas tu ini tak ada pelarasan, salin jak balik. Ini pun tak ada di sebelah RM35.280. RM35.280. Ngam kan nih? Okey, ngam. Di sini pun tak ada pelarasan. 64760. 28.500. Okey, ini ada pelarasan di sebelah debit dan debit. Jadi kita kena tambah. Ini dua. Ini 215. Ini tak ada apa-apa. 19.200. 2496 2400 900 680 430 Ada pelarasan tuh, Jo. 2200. Ah? Oh iya, lupa. 680. Okey, tambah kan? Iya. Tambah ini dengan ini. Ini pun ada pelarasan. Yang ini kita tolak dengan ini. Ini tambah. Sebelah debit pula. Okey, inilah 90. Kita tengok sama kan? Bismillah. Ai tak sama. Apa yang lain ni? Di mana kita salah ni ya? Di Coba cikgu cek satu-satu dulu. Mana tahu salah kira. itulah tuh kan. Sini 3.400, 1.200, 700. Ini nih. Ah. Ini sepatutnya di sini. Sama kah saya belum lagi? 322. Ini betul kan nih? Dua kosong 750 tolak 45 tambah 11.590. Di mana kita salah nih? Paling saya cek gubah beginilah. Cikgu, peralatan pejabat cikgu dah kira. Di mana tuh ya? Ini peralatan pejabat. Oh, ini kosong kan? 6.000 tolak 6.000 tolak dengan 175. Okey, makasih lagi. Debit cikgu. Di mana tuh?
Peralatan pejabat. 5825. Ini betulkah? Inilah jawapannya yang sebetulnya. 323 3 Okey, ini jawapannya. Kedua-dua ni mesti seimbang 323 707.5 dan juga di sebelah kredit pun sama 323 707.5. Di sini 18,700 untuk pelarasan. Okey. Macam beginilah. Nanti jawapan ni nanti cikgu bagi kamu ya dalam grup, kamu tengok, kamu semak. Okey, nampaknya kelas kita pun hampir tamat. Sebelum tu cikgu mau tanya, ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Okey, tak ada. Cikgu harap kamu faham lah ya cara buat imbangan duga terselaras tu. Imbangan duga terselaras ni first memang dia akan bagi awal tu seimbang. Lepas tu dia akan ada maklumat tambahan suruh kita buat pelarasan. Jadi lepas pelarasan tu kita kena pastikan juga kita punya akaun debit dan kredit tu seimbang. Cuma nilainya tu tidak akan sama lah dengan bagi awal yang soalan bagi. Sebab kan ada tanpa tolak pelarasan semua. Okey. Jadi faham ya sampai sini? Faham. Okey, kalau faham, minggu depan kita akan masuk tajuk unjuran penyata kewangan bulanan. So, nanti buat unjuran tu, kita kena ada beberapa rujukan lah. Contoh, Jurnal Am dengan penyata pendapatan. Nanti cikgu akan bagi kamu kerja rumah untuk 3 bulan penyata pendapatan. Kamu kena buatlah dengan Jurnal Am tu. Sebab jawapan kamu tu kita akan buat untuk kita siapkan latihan unjuran aliran tengah dan juga unjuran penyata pendapatan terkini. Okay, jadi sebelum tu ada soalan lagi sebelum kita habiskan kelas? Tak ada. Okey, tak ada. Kalau tak ada, terima kasih. Yang Sama kerja cikgu. rumah tu saya main-main cak ya. Lakonan cak tu. Okey semua. Cikgu. Okey. Bye.